Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Fakhrul Razi bin Muhammad Hanafi dalam rancangan Motivasi Pagi yang diterbitkan oleh Puan Hajah Mazlina binti Ismail. Baik para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Masya Allah, terima kasih kerana sentiasa dan terus menerus memberikan sokongan terhadap program ini. Tak apa tukar-tukar ustaz, yang penting kadang-kadang ada orang ni cakap macam ni, kita tak terinspirasi pun, tapi ada orang cakap macam ni, kita terinspirasi. Maka begitulah sebenarnya bila kita sebut pasal kaedah doa ni. Kadang-kadang jumpa ustaz ni tak makbul lagi, jumpa ustaz kedua tak makbul lagi, jumpa ustaz yang ke-99 baru makbul doa kita. Maka teruskan berusaha mencari redha Allah. Baik, tajuk kita pada pagi ini berkaitan dengan, saya ambil yang letter-letter sunyalah, pick up line. Apa dia tu pick up line tu? Zaman hari ni kan orang asyik macam apa? Hashtag muah cikit. Apa lagi? Hashtag abang payung. Tah macam-macam lagi lah yang anak-anak muda kita kan dipanggil sebagai pick up line. Ustaz, boleh ke pick up line ni? Pagi ni kita nak relax kan, kita nak pergi tempat kerja, kita nak dapat sesuatu. Kita pernah dengar slogan, bahasa menunjukkan bangsa. Okey. Jadi slogan tu dia kena mengena dengan pick up line tajuk yang kita bincangkan ni. Bahasa menunjukkan bangsa. Orang Melayu ni penuh dengan sopan santun, penuh dengan lemah lembut, penuh dengan tata susila yang bila, sebab tu orang Melayu ni dia sentuhan emosinya kan. Dia kalau berqasidah, bertarannum, berzikir nak kena lenggok-lenggok, dia tak boleh straight. Sebab tu takbir raya pun dia tak boleh nak tegak aje. Dia kena lenggok-lenggok, barulah menyentuh hati, menusuk kalbu dan sebagainya. Boleh ke tak boleh sebenarnya kita cakap yang pick up line ni? Baik, saya yakin dan percaya mereka yang biasa gunakan pick up line ni biasanya nak menceriakan suasana kan, nak bergurau yang dibenarkan. Bukan kata Islam ni melarang bergurau. Boleh bergurau tapi dengan syarat tidaklah melanggar hukum hakam ataupun batasan yang telah ditetapkan oleh agama. Bergurau sehingga orang tu keluh kesah, sehingga orang tu sebab Nabi larang kalau kita bergurau. Contoh, sorokkan tongkat si buta. Orang buta tu ada tongkat, kita pergi sorokkan di tengah semayang, kita sorokkan. Ataupun kita pusingkan orang buta tu, patutnya kiblat menghadap depan, kita pusingkan dia, kiblat belakang ni pecik. Lepas tu dia semayang, kita gelak kah. Yang itu haram, dilarang oleh Islam. Ada hadis khusus tentang hal tersebut. Maka jangan buat main. Tetapi yang pick up line nak bagi ceria kita ni, hendaklah mematuhi syarak. Maksudnya, kalaulah maksud itu kita ketahui ianya merujuk kepada perkara-perkara keji dan mungkar dan ni, maka jangan ikutlah, jangan buat. Sebab kita ni nahnu nahkum bidzawahir, kata Nabi. Kita menghukum pada benda yang zahir. Muah cikit kat mana? Kita cakap dengan isteri kita, hashtag muah cikit, tak apalah, halal. Ini hantar muah cikit dekat setiausaha. Haji nak kena cubit ni kan. Tak boleh lah muah cikit kat orang lain yang haram, yang tak ada hubungan nikah lagi dan sebagainya. Tak boleh lah, haram lah. Tapi kalau kita hantar muah cikit dekat mak kita, nak manja-manja, tak apalah, cium lah mak tu selagi boleh cium pun. Masa kecil kita lah yang cium mak kita, dah besar je kita rasa malu lah, nanti orang kata anak boboy lah kan. Macam-macam. Kita asyik peduli orang cakap je kan. Maka para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, dalam isu ini bukanlah kita nak perbesar-besarkan, tidak. Cumanya alangkah kita terima mesej yang positif, ataupun para pendengar sekarang sedang mendengar sesuatu yang positif, akan membuahkan ataupun impak yang positif. Kan kita pernah baca orang bagi nasihat, dengar yang baik-baik, cakap yang baik-baik, buat yang baik-baik, semuanya yang baik-baik, maka hasillah yang baik-baik. Betul. Bila kita buat sesuatu yang baik, maka kita mengharap ianya dipulangkan dengan cara yang baik. Sebab tu laki bini gaduh, kalau nak bercerai, jangan kasar dia. Dulu kita pinang dia dengan cara yang baik-baik. Kalau kita dah tak ada jodoh dengan dia, kita pun pulangkan dengan cara yang baik-baik.
dah rasa macam tak ada persefahaman dah. Sebab tu dah, kalau kat mahkamah hakim akan perintahkan, okey, sebelum awak lafaz cerai ni apa, salam-salam dulu, minta maaf dulu. Semua orang ada buat salah, buat silap, minta maaf dulu. Kan, maka dia dah salam, saya minta maaf, tapi dalam hati saya dah minta maaf, dah lah, settle lah. Kan, tapi dia nak cerai juga, tak apalah, tak apa, yang dibenarkan boleh dalam dari segi hukum syarak. Cumanya ayat-ayat yang kadang-kadang dia tak menunjukkan perihal bangsa tersebut. Minta maaf cakap hari ni orang muda, kalau dia text message ke apa, kita pun nak kena faham dulu apa perkataan dia. Kan, kerana mungkin zaman berbezanya masa zaman itu, dia menyebabkan kita lain sikit lah. Kan, dia guna bahasa yang macam tu, kita kata tak faham aku. Kan, kena baca dulu. Tetapi itulah mencerminkan siapakah kita. Kalau dalam perkataan, dalam teks kita selalu mencarut-carut, maka rupanya kita ni ahlul carut. Ahli kepada orang yang suka mencarut. Maka itu tak baik. Lebih baik kita mencerminkan yang mana sebagaimana yang diajar oleh Nabi SAW. Cakap yang baik, khairukum li ahli, cakap yang baik-baik pada keluarga kamu. Kan, kita cakap yang panggil gelaran-gelaran yang baik, yang romantik sikit, sayang. Bawa kahwin semua sayang lah. Dah anak seorang dua, yang dah tua-tua, Pak Ang. Kan, lagi-lagi kalau yang panggil Habi, tengah sayang, Habi lah. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, maksud yang kita kupas daripada tajuk kita pada hari ini berkaitan dengan pick up line, apa-apa sebarang ayat-ayat yang tidak menyalahi hukum syarak, yang mana dari sudut adakah perkataan itu keji dan sebagainya, dan penggunaannya. Sebab untuk menjatuhkan sesuatu hukum tu kita kena tengok pre, status quo dan juga post. Daripada sebelum ni apa dia, status quo sekarang, dan selepasnya apa, barulah kita boleh menghukumkan bahawa perkataan itu patuh syariah ataupun tidak. Saya selalu guna istilah patuh syariah ataupun tidak. Begitulah untuk kita mudah faham. Cumanya yang paling penting, bila kita terima evolusi perbahasaan, bahasa-bahasa yang macam ini, fas'alu ahla dzikr, tanyalah kepada yang pakar, yang ahlinya, apa maksud sekian-sekian ni. Dan janganlah menipu, walaupun untuk mengelak. Kita kod ayat ni, ustaz ni kata hukum dia haram. Ya ke ustaz tu kata? Maka kita rujuklah yang kepada ahlinya. Ini sampai kata diambil zaman Sanskrit. Siapa pula yang mengaji kitab Sanskrit ni? Jadi hati-hati, jangan bohong. Lebih-lebih lagi, jangan bohong guna nama Nabi SAW. Jangan sesekali. Maka insyaAllah saya berhenti setakat ini dahulu. Motivasi Pagi diterbitkan oleh Puan Hajah Mazlina binti Ismail. InsyaAllah saya doakan pagi ini para pendengar terinspirasi. Wallahualam.